Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okey, kita sambung discussion untuk tajuk quadratic function ya. Okey, so cikgu itu dah suruh 3 orang kan ready untuk present. Kemudian cikgu akan bincang agak laju ya untuk tajuk ni sebab actually minggu ni penyelaras dah tetapkan. Kita kena discuss tajuk circular measure dengan linear log. So hari ni sepatutnya circular measure dah lah. Okay, tapi cikgu nak discuss juga sampai habis tapi agak laju lah ya. So cikgu harap kamu dah buat semua. Boleh jawab ke semua ni? Dapat tak jawab sampai habis? Ada yang tak dapat buat? Okey, hari tu nombor apa ya? Cikgu lupa lah. Faik dah masuk? Belum masuk? Dah cikgu. Faik dah ada? Okey. So Faik mula dulu. Baik cikgu. Nombor 19 cikgu. 19 ya? Okey. Cikgu nak mula dah ke cikgu? Ya. Mula. Saya Ini nak kita lambat. Saya nak share screen boleh cikgu? Boleh? Silakan. Okey. Cikgu nampak tak? Hello? Besarkan sikit. Boleh ke? Boleh cikgu. Dekat A dululah. Ya. Okay, so soalan A dia suruh cari find value of t, which the function given is fx equal to modulus 3x minus 6. So nak cari value of t, kita masukkan 6 lah sebab dia apa, t is image of when object is 6, x is 6 lah. Jadi masukkan saja t equal to fx. So kita x itu sama dengan 6. Masukkan je. Jadi modulus 3 darab 6 tolak 6. Jadi kita akan dapat modulus 18 tolak 6. Kita akan dapat modulus 12. Jadi berdasarkan graf diberi pun tak ada yang dia tak ada nilai minus. So buka modulus tu kita dapat positif 12 saja. So T adalah positif 12. Okay, jadi B pula, the range of F based on the given domain. Okay, bila kita nak cari range dekat dalam graf, kita mestilah tengok dia punya highest kat mana dan lowest kat mana. Jadi kita tahu the highest the highest codomain y in this graph is t. T kita dah cari tadi equal to 12. Dan yang the lowest point is 0 sebab dekat 2 tu koordinat 20 tu adalah turning point dia. So dekat kosong pun still ada image lagi.
So the range of f is 0 inequality dia 0 kurang atau sama dengan y atau sama dengan 12. Kosong hingga 12 lah. Okey. Jadi kat sini dia tanya pula the range of values of x such that fx equal to fx kurang atau sama dengan 3, less or equal to 3. Jadi first thing first, kita kena construct table. So kita nak tengok bila fx itu adalah 3 atau kurang, di manakah dia punya line tu intersect. Sebab kita nak cari x. So berdasarkan graf kita boleh dapat x, tapi kita kena bina satu line sebab kita dah tahu fx kurang daripada 3. Jadi masuk buat table of data yang kita boleh tengok di antara data tu dekat mana yang fx adalah 3. Bila kita masukkan x tu, nilainya adalah 3 fx. Okey, jadi boleh tengok kat sini saya dah masukkan patutnya x kat atas supaya lagi lawa lah, tapi saya terbuat fx kat atas. Kalau kita tengok kat sini, bila kita masukkan x sama dengan kosong, 3 darab kosong is kosong. So tak apa, cancel out, dapat negatif 6. Negatif modulus bagi negatif 6 adalah 6. Jadi fx adalah 6. Saya tak perlu explain tu. Jadi bila kita masukkan 1 kita dapat 3. Bila kita masukkan 2 dapat kosong. Bila kita masukkan 3 dapat 3 juga. Jadi kat sini kita boleh conclude bahawa bila fx adalah 3, dia memotong x di koordinat 1 dan 3. Jadi kalau buat garisan boleh lukislah dekat graf tu untuk bagi lebih nampak. Bila fx dah 3, dia memotong graf tu pada x bersama dengan 1 dan x bersama dengan 3. So range of values of x when fx less than or equal to 3 is 1, less than x less than 3. Maksudnya ni apa, the values of x is 1 and 3 lah. I think that's it. Thank you. Okay, sebab benar kamu ni keluar. Okay, betul semua. Cuma untuk C tu kalau kita nak buat pengiraan pun boleh. Okay, nanti cikgu tunjuk lepas ni. Cuma cara nak sebut tu, okay, yang kosong, Y dekat tengah dengan 12. Okay, kosong kiri, 12 kanan tu kan. Okay, sebutnya kita kena sebut Y. Y is greater than or equals to 0 or less than or equals to 12. Sebut dia macam tu. Kita sebut Y dulu. So maksudnya kita tak sebutlah 0 is less than equals to Y less than equals to 12 ya. Kita sebut Y is greater than equals to 0 or less than equals to 12. Itu cara sebut ya. Okay, so cikgu nak cikgu nak tunjuk yang C tu kalau nak dapatkan dengan pengiraan. Betul dah yang Faik buat tadi dengan jadual kan. So kalau dengan pengiraan, okay, dia suruh kita cari range bagi fx less than equals to 3. Maksudnya paling maksimum fx kita sama dengan 3 lah. Okay, paling maksimum. Jadi kita cari nilai yang paling maksimum dululah. Okay, so kita tahu fx yang diberi adalah
modulus kepada 3x minus 6. Maksudnya modulus kepada 3x minus 6 ini adalah equal to 3. Okay. Jadi kita tahu untuk hasil 3 kat luar ni, maksudnya dekat dalam ni dia ada 2 kan. Sama ada nilai dia positif 3 atau negatif 3. So bila nilai dia positif 3 atau negatif 3, hasil dia akan sama dengan 3 lah. Maksudnya kita ada 2 kemungkinan dekat situ. Whether 3x minus 6 tu equals to 3 or 3x minus 6 tu equals to negative 3. Macam ni kamu boleh buat dalam bentuk pengiraan macam ni jugalah. Kemudian kamu selesaikan lah. Okay. So akan dapat x sama dengan 3 juga kan. 3. Okay, 3 dan 1 lah. Okay, range untuk x tu. So x is greater kita sebut. Okay, kita sebut x is greater than equals to 1 or less than equals to 3. Kita sebut x dulu Okay. Okay, bagus Faiz. Terima kasih. Okay, next. Fatin. Saya share screen ni, cikgu. Macam mana? Saya share screen. Okay, silakan. Nampak tak? Dekatkan sikit dengan graf tu. Besarkan. Okay. Ini dia dah bagi x power of 2 minus 1 modulus for x greater than equals to negative 2 or less than equal to 2. So kita buat jadual. Kita masukkan nilai. Lepas dah dapat nilai tu, kita plotkan dekat dalam graf dia. Nilai y dia semua mesti akan positif sebab dia modulus. So bila kita dah plot, kita sambungkan garis dia je. Okay. So macam tu je lah. Cuma graf lah. Okay, yang lain faham tak cara nak lukis graf tu? Lukisan graf tu cikgu nak tegur. Yang lain okey, maksudnya kamu buat table of value dan kamu plot titik dan kamu sambungkan. So ini adalah graf bila ada x kuasa 2 tu dia adalah graf kuadratik kan. So bentuk dia mesti bentuk parabola. So bentuk parabola tu cikgu dah tegur banyak kali lah semua orang. Okey, kena bagi nampak betul-betul parabola lah. Okey, graf parabola sepatutnya macam ni lah lukisan dia. Okey, bentuk dia macam tu. Okey, jadi sekarang maksudnya graf ni asalnya dia bentuk parabola kan, maksudnya dia mesti ke bawah. Macam tu lah. Okey, tapi bila nilai dia positif, yang bawah tu akan duduk di atas. So dia mesti nampak macam ni lah. Lebih kurang lah. Okey, yang Fatin lukis tadi terlalu lurus ya, terlalu lurus cikgu nampak. Walaupun macam tu Jadi agak tidak tepat lukisan dia. Okey Fatin, betulkan dia. Kamu tak ada titik tu dah betul, cuma lukis tu. Okey, yang lain pun tengok graf masing-masing. Okey next, Lailatul.
Kejap cikgu. Okey. Okey, jadi ada tutup pintu. Okey, jadi kan dia bagi graf ni graf x square minus 4 modulus for range negatif x kurang daripada negatif 2 atau sama dengan x more than less than 3 atau sama dengan 3. So kita kena buat table of value dia and y dia kena sentiasa positif. So plot graph then kita sambungkan titik-titik dia. Sinilah graf dia. Okey, yang daripada negatif negatif 2 ke berapa tu tak nampak. Negatif 2 ke 2 kan? Negatif 2 ke 2 kelihatannya betul lah lukisan kamu. Cuma yang daripada 2 ke 3 tu nampak lurus ya. So kamu kena bagi dia nampak lengkung sikit lah. Faham tak? Faham. Ya betulkan yang ujung tu lah. Sebab kalau kita lukis parabola dia akan melengkung sikit kan. So kamu naikkan yang bawah ke atas, okey betul lah tu. Cuma yang itulah antara 2 dengan 3 tu bagi nampak lengkung sikit. Okey, yang lain dapat tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Okey, so kita sambung hari ni perbincangan ke nombor terima kasih ya Lailatul, Fatin dengan Faik. Okey, kita sambung ke nombor 21 untuk quadratic equation kat situ. Okey, so tengok nombor 21. Okey, tengok nombor 21. Okey, sebelum tu tengok nota sikit lah. Ya, so kena ada benda ni, kamu kena faham, kena ada dalam kepala lah. Okey, discriminant. So kita tahu bila dia sebut discriminant adalah benda ni. B squared minus 4AC ni nama dia discriminant. Okey. So maksudnya discriminant ni wujud di dalam quadratic formula kan. Okey. Minus B, negative B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. So yang dalam ni yang kita panggil dia discriminant. Okay. So sekiranya discriminant itu greater than 0, okay, maksudnya nilai yang dalam ini positif. Okay, nilai yang dalam positif maksudnya kita akan ada two real and distinct root. Maksudnya root dia wujud dan berbeza. Okay, distinct ni berbeza lah kan. Maksudnya dia ada 2 root lah. Contohnya kita akan dapat x sama dengan 2, satu lagi x sama dengan 3. Maksudnya wujud. Okay, maksudnya ataupun x sama dengan negatif 2, x sama dengan 3. So ini juga wujud, nombor-nombor ni wujud. Okay, so dia 2 real dan berbeza. Okay, sekiranya yang dalam ini 0, okay, sama dengan 0.
Okay, yang dalam tu bernilai 0, diskriminan tu bernilai 0, dia ada two real and equal root. Maksudnya dia ada root yang sama. Okay, x sama dengan 2, satu je. Maksudnya kalau kita factorize, dalam bentuk factorize, faktor dia adalah x minus 2 darab x minus 2. Sebab tu kita dapat two real and equal root. Okay, so kalau yang dalam ini bernilai negatif, okay, kita kira-kira, kita dapati diskriminan dia negatif. So bila negatif, dia memang sangat tidak logik. Dia tidak boleh berada, nombor negatif tak ada square root untuk nombor negatif. Katalah negatif 4. Sebab kalau square root ni, dia membawa maksud kita kena darab faktor dia yang samalah. Kalau 2 darab 2. Tapi kalau negatif 4, kita tak akan jumpa satu nombor yang sama bila darab dapat negatif 4. Negatif 2 darab 2, ini bukan nombor yang sama. Okay, so memang tak akan wujud square root kepada nombor negatif. Sebab itulah bila kita dapati diskriminan dia less than 0, dia no real root. Maksudnya dia tidak, graf itu tak kena kepada x-axis. Okay, dia tak ada root lah. Dia tak kena pada x-axis. Maksudnya graf dia berada di awang-awang yang macam tu lah. Dia tak potong x-axis. Itu apabila diskriminan dia less than 0. Okay. So itu basic konsep yang kamu kena ingat. Okay, so kita tengok nombor 21 ni. Dia kata dia bagi equation tu has two real and equal root. Maksudnya dia bagi dalam bentuk ayat di sini. Okay, dia tak tulis terus direct dia punya diskriminan. So bila dia bagi dalam bentuk ayat ni two real and equal root, maksudnya kamu kena tahu bahawa apa? B square minus 4AC sama dengan kosong. Ya, betul. Maksudnya kita tahu bahawa diskriminan dia adalah sama dengan kosong. Okay, so untuk soalan ni apakah first step kita kena buat? Expand jadikan general form. Yes, very good. Okay, kita kena tukar kepada bentuk general form. Iaitu mesti sama dengan kosong. Kan? Okay. Tu cikgu tunjuk je lah ya. Kamu boleh cuba sendiri ke dah cuba, kamu boleh semak. So kita expand, susun dalam bentuk general form. Okay. Ini bentuk general form. Bila sama dengan kosong dalam bentuk general form. Okay. Sorry, bukan yang tu, yang bawah ni. Okay, kemudian kita kena susunlah x squared yang like term tu kan. X dengan yang tak ada x tu susun supaya dia jadi dalam bentuk general form macam tu. Okay, so bila dah ada dalam bentuk general form, kita boleh carilah dia punya A. Dia punya A adalah nombor yang duduk di depan x squared. Dia punya B adalah nombor ataupun term yang berada di depan x, dan C selain daripadanya tu adalah kita punya C. So kita punya A, B dan C. Dan daripada ayat ini, kita tahu bahawa B squared minus 4AC dia sama dengan kosong. Maka kita substitute lah. Masuk dalam diskriminan yang sama dengan kosong. Okay, kemudian expand, simplify, factorize, maka kita dapatlah nilai H kita. Macam tu. So make sure macam cikgu bagi tekankan sebelum ni. Okay, selepas kita simplify, okay, dapat quadratic equation tu, factorize dia, make sure kalau expand mesti dapat balik yang atas. Okay, sama sebiji dengan yang atas. Okay. Kemudian boleh terus tulis jawapan lah, x equals to 3 or h equals to 3 or h equals to negative 1. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Okay. Next, number 22. Okay, cikgu tunjuk teruslah. Okay, sama juga dia bagi apa? Dia bagi quadratic equation, kemudian RS constant has two real and equal root. Okay, maksudnya yang ni lah, bila ada two real and equal root tu, kamu kena terus tahu bahawa diskriminan dia sama dengan kosong.
Okay, kemudian dia suruh express R in terms of S. Maksudnya R ini kamu kena jadikan dia sebagai subjek. Express R masuk R tu mesti jadi subjek. Okay, so sama juga macam tadi. Equation yang asal ni kamu kena expand, susun, jadikan dalam bentuk general form macam ni. Okay, so bila dah dalam general form yang depan X squared, 1 depan X adalah B dan yang selainnya adalah C. Okay, so ni 1. Ini negatif 3 kita punya B, selainnya adalah kita punya C. So kita kena substitute masuk dalam discriminant yang sama dengan 0. Okay, and then simplified discriminant tu dan jadikan R sebagai subjek di situ. Maka kita tulislah, kita dah express lah R in terms of S. Macam tu. Okay, ada soalan? Dapat tak? Dapat. Okay, dapat Okay, next nombor 23. Okay, tengok nombor 23. Okay, dia bagi equation, okay, quadratic equation where B, C are positive integer. B, C. Ini typing error ni. B, C. Cikgu pening pula. Okay. Ni M positif. Okay, ni M dengan N lah. Okay. Kemudian dia bagi tahu ni has a discriminant of 16. Maksudnya discriminant dia tu sama dengan 16. Okay, dan N minus M equals to 4. Okay, find the possible value of M and N. Okay, so maksudnya sekarang kita kena guna discriminant untuk mencari nilai M dengan N tu. So daripada quadratic equation yang dia bagi ni, yang ni, so kita boleh dapat A dia, B dia dengan C dia kan. So kita just masukkan dalam discriminant yang sama dengan 16 tu. Okay, selesaikan, simplifiedkan, kita dapat macam ni. Ini dalam bentuk non-linear. Kan, sebab ada M kuasa 2. M squared minus 4N equals to 16. Dan ini adalah linear. Ini yang soalan dah bagi kat atas tu. Dia bagi kat atas ni ha. Okay, so maksudnya kita ada dua equation tu, non-linear dengan linear. So kita kena substitutekan linear masuk dalam non-linear. Okay, so nak substitute linear tu, yang linear tu jadikan satu daripadanya sebagai subjek. Ni jadikan, cikgu jadikan N lah sebagai subjek. Sebab M di sini negatif kan. So kita jadikan N sebagai subjek. Cepat sikit dapat. Okay, kemudian kita substitute masuk dalam non-linear tu lah. So simplify sampai dapat general form macam tu. And then factorize. Dan kita dah dapati dua nilai M di situ. M8 dengan M negatif 4. So di atas soalan dah bagi tahu M dia mesti positif. So kita kena ambil M yang 8 lah. Okay, kita kena ambil M yang 8 di sini. Kemudian substitute untuk dapat N, kita substitute masuk equation number 3. So kita dapat N tu 12. So M dengan N dia positif dan hasil tolak N minus M dia dapat 4 kan. So betul lah nilai yang kita cari ni. Okay, ada soalan nak tanya cikgu? Laju sangat ke cikgu bincang dengan kamu ni? Tak, okey je. Okey je. Yang lain yang tak bersuara ni, sebab orang yang sama je bersuara ni, cikgu tak tahu orang yang lain kat belakang ni apa jadi. Okey. Cikgu, formula discriminant ni akan diberi tak ke kena ingat dekat dalam exam? Kena ingat, discriminant tidak diberi. Quadratic formula tu dia bagi cikgu rasa, tapi kamu kena ingatlah yang dalam square root tu adalah discriminant. Ingat, senang je kan? Baik, D squared minus 4AC. Ingat cikgu.
Okay, next. Yang B. Tadi kita buat soalan A baru jawab soalan A. Kemudian B dia kata suruh kita cari find the corresponding root of the equation. Maksudnya sekarang kita gantikan equation asal tadi dia bagi x squared plus mx plus n equals to 0 kan. So maksudnya ganti tempat m ni dengan 8, n ni dengan 12 yang kita dah dapat. Dan kita factorize lah. Okay, kamu boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. But make sure tulis balik bracket, darab bracket ni wajib. And then sebab soalan suruh tanya root, make sure buat conclusion, bagi tahu root kita adalah negative 6 and negative 2. Okay. Okay, itu nombor 23. Okay, tengok nombor 24. Okay, tengok soalan dia. Dia kata determine the type of root. Okay, type of root tadi ada 3 tadi kan. Yang kita tengok nota kat sini ni adalah 5 type of root tadi. Ini type of root. Okay. Ada 3 type of root di situ. Okay, jadi kita kena carilah diskriminan dia tu. Okay, kita cari diskriminan dia. Kalau dapat lebih besar daripada kosong, nombor-nombor yang lebih besar daripada kosong, kita buat kesimpulan lah. Type of root dia adalah 2 real and distinct root dan seterusnya. So ini kena ingat ya sifat-sifat ni. Okay, jadi kita ambil lah first equation kat situ. Quadratic equation tu. So fx sama dengan x squared minus 3x plus 3. So A dia dapat B, C. Okay, A, B, C dia kita boleh dapat daripada equation. So kita terus masuk kepada diskriminan dia. Jangan pula tulis diskriminan equals to 0 ke less than 0 ke greater than 0 ke. Tak ada kat sini. Kita just nak cari nilai bagi diskriminan. So masukkan sahaja dalam B squared minus 4AC tu nilai-nilai tu dan kita dapati B squared minus 4AC tu sama dengan negatif 3 hasil dia kan. So bila negatif 3 nilai dia less than 0, so kita buat kesimpulan lah. Okay, therefore there is no real root. Bagi tahu macam tu lah sebab kita dapat less than 0. Okay, kemudian yang B kita kena expand, tukarkan bentuk general form, cari A, B, C. Okay, A, B, C, masukkan dalam diskriminan. Okay, kira-kira kita dapat 12. So 12 ni lebih besar daripada kosong, maka kesimpulannya dia punya type of root adalah 2 real and distinct root. Bagi tahu macam tu. Okay. Okay, next. Kamu kalau ada apa nak tanya terus interrupt ya. Tanya saja, jangan tunggulah sekarang ataupun simpan saja apa-apa masalah kamu, cikgu tak boleh tolong. So kalau rasa ada nak tanya, just interrupt cikgu, tanya saja apa yang kamu tak faham. Okay, so di sini pula quadratic equation dalam bentuk general form. Okay, dalam bentuk general form adalah ax squared plus bx plus c. Yang depan ni kita panggil dia dalam bentuk vertex form. A bracket x minus h squared plus k. Ini adalah bentuk vertex form. Dan yang ini adalah dalam bentuk intercept form. Okay, maksudnya di sini kita terus dapat root bagi x lah. Okay. So daripada general form nak tukar kepada vertex form, kita mesti guna completing the square baru boleh tukar. Yang lain tak ada masalah lah. Saya rasa yang masalah sikit je kat sini adalah completing the square. Yang lain tak ada masalah kalau kamu nak tukar. Okey, tengok nombor 25. Okey, dia bagi function bagi graph adalah A times
x plus h squared plus k. Okay, A, H, K constant and given 2, negative 9 adalah minimum point. Okay, minimum point duduk dekat bawah. So graf dia tenganga ke atas macam tu kan, graf senyum di situ ataupun graf minimum di situ. So A dia mestilah bernilai positif. So soalan suruh kamu cari nilai A, H dan K. Okay. Daripada minimum point ni, apa maklumat kita dapat? Bagi graf. Apa maklumat kita dapat daripada minimum point ni? Kalau kita tengok graf ni kita tahu dua benda. Apa dia? Minimum value, axis of symmetry. Okey, betul. Maksudnya kita tahu dua, iaitu minimum value dengan dia punya axis of symmetry. So kalau kita lukis axis of symmetry dia, okay, ni axis of symmetry dia. So apakah dia punya equation kepada axis of symmetry tu? X equal to 2. Okay, x equals to 2. Okay. So dalam ini dalam bentuk vertex form kan? Okay, so axis of symmetry adalah nilai yang duduk dalam kurungan ni. Okay, maksudnya kalau kita buat nak dapatkan axis of symmetry dia, kita kena buat x plus h2 sama dengan kosong. Okay, so maksudnya sekarang x adalah equals to negative h, betul? Faham tak tu? Okay. Jadi sekarang yang kita dah dapat daripada graf, x is equals to 2. So maksudnya negative h tu adalah 2, so h adalah bernilai berapa? Negative 2. Negative 2. So kita dapat nilai h. Kemudian dalam vertex form ini, nilai yang last ni plus k ni adalah dia punya maximum or minimum value. Kita terus boleh dapat maximum or minimum value. K di situ adalah maximum or minimum value. So daripada graf pun kita terus dapat di sini negative 9 di sini dekat sini kan. Ni negative 9 kan, paling rendah kat situ. Okay, so negative 9 ni adalah kita punya minimum value. Maksudnya K itu adalah sama dengan negative 9. Okay, boleh faham yang tu? Okay, yang dalam bracket. Yang dalam bracket untuk kita dapat axis, K yang belakang ni adalah minimum or maximum value. Ya, siapa tadi nak tanya cikgu? Ada nak tanya? Cikgu, kenapa x plus h equal to 0? Kenapa x plus h equals to 0? Saya. Okey, macam ni Kalau kita dah ruang besar sikit. Fx equals to A times x plus h squared plus k. Kalau x plus h2 equals to 0, so function ni akan jadi A darab 0 kuasa 2 plus k. Betul yang tu? Betul. So yang ini akan sama dengan k kan? Okay. So maksudnya sama dengan k, maksudnya graf kita dekat sini adalah kita punya k kan? K kat situ. Dan di sini axis of symmetry dia.
Mana cikgu nak tulis yang ni? Sebab dia ada kadang ada tolak, kadang ada tambah. Okey, sama dengan cikgu tulis sama dengan H atau negatif H lah ya. Sebab kadang-kadang dia bagi tambah, kadang dia bagi tolak. So yang penting ambil je dalam bracket tu sama dengan 0. Maksudnya bila X plus H tu sama dengan 0, maka Fx kita akan sama dengan K lah. So maksudnya titik paling bawah ni untuk dapat Fx sama dengan, untuk dapat Fx sama dengan K, minimum point kita ni maksudnya nilai A tambah, X tambah H kita tu mesti sama dengan kosong. Yang dalam bracket tu mesti sama dengan kosong. Baru boleh dapat Fx sama dengan K. Kalau dia bagi tolak, tolak lah. Yang dalam bracket tu dua. Kadang-kadang dia bagi plus H, kadang-kadang dia bagi minus H. Tak ada masalah yang tu. Just kamu ambil dalam bracket sama dengan 0. Okay. So bila sama dengan 0, kita dapat terus yang ni lah. Maksudnya dia duduk dekat exist tu kan potong minimum point tu. Okay. So masuk kita dapatlah Fx tu sama dengan K. Apabila yang ini kosong. Okay. Yang dalam bracket tu kosong, maka kita dapat nilai minimum. So pada titik minimum tu adalah kita punya axis of symmetry. So kesimpulannya nak cari axis of symmetry, ambil saja yang dalam bracket tu samakan dengan 0. Kamu dapat terus dia punya axis. Dan yang belakang tu K tu adalah kita punya minimum or maximum point. Okay, boleh faham? Faham cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. So sekarang kita dah dapat K dengan H, kita nak cari nilai A pula lah. Okay, kita nak cari nilai A. So kalau kamu tengok untuk kita cari nilai A, nilai H dah tahu, nilai K dah tahu. So sekarang kita nak mencari nilai A. Okay, kita nak mencari nilai A. So di atas graf kita ada berapa titik yang kita boleh baca? Berapa titik yang kamu boleh baca daripada graf? Selain daripada minimum value tu, ada tak koordinat lain yang kita boleh baca daripada graf? Apa dia? Ada 4. 4. Negatif 50. Kosong negatif 5. Sini kan. Titik di situ dia dah bagi y-intercept di situ kan. So maksudnya titik yang kita boleh baca adalah 0, negatif 5. Okay, so maksudnya kamu kena masukkan dalam Fx tu. Dia bagi Fx equals to A times X plus H squared plus K. So H tadi negatif 2, K kita negatif 9. Okay, kita dah dapat. So kita tak boleh guna yang dia bagi 2 negatif 9 tu. Sebab nanti dapat balik benda yang sama. Okay, kalau kita substitute, kita tak boleh dapat A kat situ. So kena ambil titik selain daripada tu lah, iaitu titik satu lagi adalah kosong negatif 5. So ganti tempat ni sebagai negatif 5, ganti tempat ni sebagai kosong. Okay, so negative 5 equals to 8 times X minus 2 squared minus 9. Okay, ganti di sini sebagai negative 2, ganti di sini sebagai negative 5. Okay, tempat X gantikan kosong, sorry. Ni pun kena ganti sebab X dia kosong. So apa yang kita dapat, negative 5 equals to 8 times negative 2 squared minus 9. Okay, so dapat A equals to 1. Macam tu lah, nak cari nilai A, H dan K. Kalau dia bagi graf, so kamu kena pandai baca daripada graf jugalah untuk dapatkan nilai-nilai dia tu. Okay, seterusnya yang B, dia suruh kamu buat apa tu? Okay, hence express the function in general form. Okay, dia suruh kamu tukarkan kepada general form dan intercept form. So kamu just expand untuk express dalam general form
dan intercept form maksudnya kamu kena factorizekan. So kita dapat apa kat sini? Okay. So kita kena expand untuk dapat general form dan kita kena factorize untuk kita dapat intercept form. Okay. Cikgu tak pasti ni function ni dia bagi untuk apa, tapi cuba kita buat, kita cuba lakarkan graf dia. Cuba kamu tengok apa maklumat yang kamu boleh dapat daripada function yang dia bagi ni. Apa maklumat kita ada? As if or symmetry. Sekejap ya. So, cikgu bagi tahu kamu tadi yang duduk dalam bracket ni untuk kita dapat siapa? Exist or symmetry. symmetry. Maksudnya kamu ambil je x minus 3 tu sama dengan kosong. So, exist or symmetry dia lah x equals to 3. Okay, kemudian yang belakang ni adalah dia punya Maximum point. kenapa maximum point? Sebab Maximum positif. point, sorry. Tulis sebagai maximum value dulu. Sebab value point kamu kena bagi dalam bentuk koordinat. So maximum value dia adalah positive 5. Okay. Sebab maximum, kenapa maximum? Sebab positif. Sebab A dia negatif. A dia negatif maksudnya graf kita macam tu. Kan? Graf maksimum lah. So kita kena panggil dia sebagai maximum value lah. Maksudnya titik yang paling tinggi di situ adalah sebab sini exist, x sama dengan 3, maka maximum point kita berapa? 5. 3 dengan 5 kan? 3, 5. So kamu kena tulis macam tu. Ya, maximum value dia 5. Tapi maximum point dia kena tulis dalam bentuk koordinat lah. Okay. Kemudian kalau kamu nak dapatkan y-intercept, apa perlu kamu buat? Kamu boleh terus kira. Kita tahu y-intercept, x dia bernilai kosong. Kan? So kamu masuk kat sini kosong lah. So kamu kira-kira dapatlah y-intercept dia. Ataupun satu lagi kamu expand dulu.
Okay, kamu expand dalam bentuk general form. Kemudian kalau dalam bentuk general form, kita boleh cari dia punya, sama jugalah kita masukkan X kat situ kan. Ataupun kamu boleh tukar dalam bentuk Y equals to MX plus C. Yang ni bukan YMX, yang ni linear, sorry. Yang ni kuadratik. Okay, memang kamu kena masukkan nilai X sama dengan kosong lah. Okay, kamu dapatlah Y intercept dia. Kemudian untuk cari X intercept, tukar Y sama dengan kosong. Okay, factorize kan kamu dapat X intercept. Okay, dan seterusnya. Dan kamu lakarkanlah graf dia. Itu kita dah belajar kan. Okay. So boleh praktis sendiri yang tu. Okay, seterusnya kita pergi tengok nombor 26. Okay, yang ini kena tengok nota di sebelah. So kamu tengok graf yang dia bagi ni. Kenapa bentuk graf dia ada kurus ada gemuk? Dia kita tengok daripada nilai siapa? Graf kurus gemuk tu kita tengok daripada nilai siapa? Cuba tengok function masing-masing ni. Apa yang berbeza, apa yang sama? A dia berbeza. A dia berbeza. Okey, yang sama dia X squared dia kan. Kuadratik dia samalah, nilai function of kuadratik tu sama. Okey, so A dia yang berbeza. So kalau kamu tengok yang biru ini A dia 3, yang hijau ni A dia 1, yang merah ni A dia 1/5. So apa kesimpulan kita boleh buat di sini? Lagi kecil A, lagi besar Okay. Lagi kecil nilai A dia punya rajah tu lagi gemuk. Okay. Lagi besar nilai A dia, rajah dia akan semakin kurus. Ingat tu lah. Maksudnya kalau A tu bertukar daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar, maksudnya kamu kena kuruskan lukisan graf kamu. Macam tu lah. So kena ingat yang ni. Ini kena ingat sebab dia akan tanya dalam soalan. Kalau A tu tukar jadi apa? So kamu kena lakarkan bentuk graf dia. So maksudnya semakin besar nombor, dia akan semakin kurus. Semakin kecil nombor, dia akan semakin gemuk. So dia tidak berkadar langsung lah di situ Okey, kemudian yang ini pula. Okey, cuba tengok yang ini. Okey, apa yang kita dapat? Apa yang berbeza di sini? B dia. Nilai C dia lain. Nilai Y intercept dia kan? Okey, Y intercept dia hak belakang ni lah. Yang ini tambah kosong. So dia lalu dekat kosong-kosong kat sini. Okay, yang ni positif 5. Yang ni minus 10 kat bawah, minus 10. Okay, so Y intercept dia adalah nombor yang belakang sekali tu lah. Okay, so kalau positif dia duduk dekat positif, kalau negatif dia duduk dekat negatif. Okay, so kamu kena tahu yang tu. Okay, jadi kita tengok nombor 26. Okay, the diagram on the right shows the graph of, okay dia dah bagi, okay ni graph tadi ni, tadi typing error agaknya kat atas tu tadi. Okay, A dia negatif 2, H dia 3 dan K dia 5. So daripada sini, kita dah tahu sini tadi, axis dia adalah X sama dengan 3. Okay. So graph dia dalam bentuk maksimum sebab A dia negatif. Okay, so kalau dilakarkan, dia dah lakarkan warna pink tu kan dekat kamu. Okay, A, determine the coordinate of maximum point and the equation of axis of symmetry. Ini tak ada masalah Cikgu harap semua orang dah boleh jawab yang A Dah tahu kan? Cara nak dapatkan axis of symmetry. Equation of axis of symmetry ni maksudnya kamu kena bagi jawapan X sama dengan A. X sama dengan 3 itulah. Itu yang dikatakan equation of axis of symmetry. And then determine the coordinate of maximum point. Okay, coordinate maksudnya bagi dalam bentuk 3, 5 lah. Okay, daripada function kita terus dapat coordinate pada maximum point tu kan. Okay, B. Make generalization on the shape and position of the graph when the following value change. And sketch the graph. Okay, maksudnya kamu sketch pada graph yang sama lah. Sketch sahaja.
Okay, value of A bertukar menjadi negative 10. Okay, value A yang asal berapa? Negative 2. Negative 2. Okay, sekarang dia tukar jadi negative 10. Okay, sekarang yang negatif tu, kamu jangan anggap yang negatif pada number line ya. Negatif di sini menunjukkan dia graf masam saja, graf maksimum saja negatif tu. Tapi nombor tu kita kena tengok nombor 2 dengan 10. Okay, nombor 2 dengan 10 maksudnya 10 tu lebih besar kan? So graf dia semakin gemuk ke semakin kurus? Kurus. Graf dia gemuk. kena semakin kurus. Dia kan tidak berkadar langsung tadi. Kalau A dia besar, graf dia kurus. Kalau A dia kecil, graf dia gemuk. Okey, jadi sekarang A dia dah jadi nombor tu dah semakin besar 10. So maksudnya kamu kena lukis graf yang kurus. Kalau cikgu buat ni cikgu tak berapa tepat ya sebab cikgu lukis kat sini dia lari. So maksudnya graf warna hijau tu lah dia semakin kurus. Kalau A dia bertukar daripada negatif 2 menjadi negatif 10. Okey, kemudian yang kedua tukar H. H bertukar. H tu yang duduk di dalam. Okay, H tu yang duduk di dalam. Okay, yang ini. X tolak 3 tu sama dengan kosong kan? So X sama dengan 3. So kalau H itu maksudnya bertukar menjadi 5. Maksudnya X ni menjadi 5 lah sini. X sama dengan 5. Maksudnya apa yang bertukar sekarang? Dia punya apa yang bertukar? Position Axis graph of dia. symmetry. Axis of symmetry je. So yang lukisan biru ni lah. Okay. So kamu kena lukis graf yang lukisan biru. Kegemukan dia tu sama dengan yang warna pink. Kan? Sebab yang bertukarnya hanya H dia jadi 5. Okay. So dia akan axis dia berada pada X sama dengan 5 lah. Kemudian yang K, nombor yang belakang ni. Okay. Bertukar menjadi negatif 2. So kita tahu nombor yang belakang tu adalah dia punya maximum or minimum value. So bila dia negatif 2 dia kena berada di bawah lah dekat sini lah negatif 2. Okay. So kedudukan macam tu. Kamu kena tahu nak lukis ataupun nak sketch dia punya bentuk graf. Okay. Seterusnya last question. Okay. Explain the effect on the shape and position of the graph for each change on the following quadratic function. Okay, A. Daripada siapa yang bertukar kat situ dalam A? A dia. Nilai A dia kan. Dari 3 menjadi 6. So maksudnya graf kita semakin kurus ke semakin gemuk? Semakin kurus. Semakin kurus. So kalau kamu nak lakarkan macam ni lah. Okay, graf yang A6 tu kurus. A3 tu gemuk. Kemudian sebab dia suruh kamu explain lah. Bagi tahulah. Ada ya ayat dalam buku teks sebenarnya. Sekejap. Ada tak kat sini? Contoh ayat. Okey, ni ha. Tengok sini. The width of the graph. So kamu bagi tahulah width dia semakin mengecil. Decrease. Okay, the width of the graph decrease. Okay. Okay, semakin kurus. Okay, yang B pula apa yang berbeza kat situ? H dia kan? Okay, satu H dia bernilai 1, satu lagi H dia bernilai 4. Maksudnya sekarang
Yang berbezanya adalah dia punya apa? Axis of symmetry. Yes, axis of symmetry. Okay. Ni ayat dia. The position of the axis of symmetry and the vertex change move away from the y-axis. Maksudnya semakin menjauh lah daripada y-axis. Itu ayat dia. Kamu boleh guna yang tu lah. Okay. Kemudian yang C yang berbezanya adalah dia punya K kan? C, Y intercept. Ya. Okay. Kalau 2 kat bawah lah kedudukan Y dia. 5 kat atas. So ayat dia macam ni. Kamu boleh ikut ayat sebelah ni. The position of the graph change in vertical direction either. So for this one, bukan tak adalah either, kamu kena bagi tahu mana ni. Naik atas kan? Upward. Going upward. Macam tu lah. Buatlah ayat sendiri. Okay, membawa maksud dia naik ke atas kalau bertukar daripada 2 kepada 5. Okay. So cikgu harap kamu boleh faham tentang bentuk-bentuk graf itu apabila ada perubahan bagi A, H dan K. Okay. So secara umumnya habislah kita discuss untuk function dengan quadratic function. Okay, cikgu akan bagi jawapan ni yang cikgu tulis ni dekat dalam grup nanti. So ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu nak tanya kamu lah. Okay, bagi tahu jawab dengan jujur dan ikhlas. Kamu buat setakat nombor mana? Bagi tahu cikgu, cikgu nak tahu. Nak tahu saja, cikgu tak boleh buat apa-apa pun kat kamu. Okay. Afiq. Afiq Syahmi. Boleh cikgu tahu kamu buat sampai nombor berapa? Ada tak Afiq ni? Okay, buka Google Meet lepas tu lari ke? Macam mana ke? Tidur balik ke? Apa ke ni? Afiq, dengar tak cikgu panggil ni Afiq? Okay, dia tak ada lah ni. Haziq? Ada. Yelah, kamu bagi tahu cikgu. Kamu buat sampai nombor berapa? Buat semua ataupun ada nombor yang tak buat macam tu lah. Ataupun sampai nombor berapa? Bagi tahu cikgu. Cikgu nak tahu je. 25, 26, 27 tak buat. Okay. So yang cikgu bincang tadi boleh faham ke tidak? Boleh. Okay. Aida? Ya, cikgu. Kuat sikit Aida, tak dengar lah suara kamu. Sampai 24 je. Sampai 24 samalah. Tak buat 25, 26, 27. Okay. Faham tak yang cikgu bincangkan tadi? Faham? Okay. Aisyah Katrina? Ya cikgu, saya buat sampai 26. Sampai 26. So maksudnya boleh faham tak? Kamu buat tu betul Boleh. tak dengan yang sama tak dengan yang cikgu buat ataupun ada salah lagi ke macam mana? Ada satu nombor yang silap. Silap ya? Careless lah kat situ. Okey. Aisyah Izzati? 25. Ya? Buat 25. Kuat sikit Aisyah, cikgu tak dengar lah. Sampai nombor berapa? 25. Sampai nombor 25. Okey, 26, 27 boleh faham tak cikgu bincang tadi? Boleh. Okey. Anis Safia? Ya. Sampai 25 juga.
sampai 25 juga. Okay, so boleh faham ke? Cikgu bincang 26, 27? Boleh. Okay. Daniel Faris. Okey cikgu. Ya, apa cerita? Buat sampai nombor berapa? 25. 25. Hmm. Okey. 26, 27 boleh faham tak? Okey cikgu. Hmm? Boleh. Boleh. Okey, Ifas. Ifas. Ifas pun tak ada depan komputer juga ni. Buka je Google Meet je. Ke macam mana ni? Afiq tak ada, Ifas tak ada. Buat habis data je kamu ni. Beli data guna duit sendiri ke guna duit mak? Kalau guna duit mak, kamu menyalahgunakan lah ni. Baik. Ya cikgu. Sampai nombor berapa Faik? Saya tak faham nak completing the square tu. So saya buat sampai 24 je cikgu. 24. Ha. Okey, tadi dah faham dah? Boleh cikgu bincang dah faham ke? Faham cikgu. Okey. Fatin? Saya buat sampai 24. Okey. Maksudnya 25, 26, 27. Lepas cikgu bincang, boleh faham ke tidak? Boleh. Lailatul? Lailatul Humaira. Tak ada juga ke ni? Cikgu saya adik ni. Afiq ada pula dah. Baru bangun tidur ke Afiq? Apa dia? Afiq lah jawab dulu. Buat sampai mana Afiq? Kamu type je lah Afiq. Macam suara robot. Cikgu tak dengar apa benda yang kamu cakap. Okay, Afiq type. Lailatul Humaira dengar tak? Keluar Dengar. masuk. Okay. Tadi line keluar. Line tak elok Okay. Okay, Afiq buat sampai nombor 25. Okay, lagi. Like. Okay. Lailatul, apa cerita? Saya tak buat 20B je. Yang lain semua buat. Okay, 20D. Apa masalah dekat 20D tu? 20B cikgu graf 20D. tu. Oh, graf kedua tadi. Bukan kamu bentang graf kedua ke tadi? Saya silap 20A. Oh, okay. Okay, tak apalah yang tu maksudnya bentuk sama dengan B tu. Okay, tak masalah. Yang lain okay Okey. Okay, Zulaika. Yang graf tak lukis lagi. Graf mana tu? Yang soalan 27, 25. Yang kena lukis graf tunjuk-tunjuk beza tu. Tunjuk beza tu tak buat lagi lah. Tapi boleh faham tak cikgu bincang tadi? Boleh? Okay. Nazhan. Nazhan. Buat setakat nombor berapa Nazhan?
Nazhan, dengar tak cikgu tanya ni? Saya buat sampai 22. 22. Okay, so yang kamu jawab tu macam mana? Sama tak dengan yang cikgu bincangkan? Ataupun macam mana? Ada sama. Ada sama? Banyak sama ke banyak tak sama? Dia banyak sama. Banyak sama. Kemudian nombor-nombor yang belakang tu bila cikgu bincang tu boleh faham ke tidak? Ya, boleh. Faham? So boleh buat sendiri lepas ni? Ya. Okay, kena cuba buat balik lah. Nombor-nombor yang kamu belum buat tu sila cuba buat semula. Selepas cikgu bincang, so cuba buat semula, nanti you akan bagi jawapan ni untuk kamu rujuk balik. Okey, seterusnya Najwa. Buat sampai nombor berapa? Okey, maksudnya 25, 26, 27. Yang cikgu bincang tadilah, boleh faham ke tidak tu? Boleh ya? Okey. Next, Syakira. Ya cikgu. Macam mana? Apa cerita? Saya pilih sampai 24. Sampai 24 juga. So yang belakang boleh faham tak tadi? Boleh? Boleh. Okey, Siti Aisyah. Ya saya cikgu. Macam mana? Buat sampai berapa? 24. 24 juga So yang belakang okey, boleh faham tadi? Boleh. Okey. So Suhi keluar. Okey, seorang lagi yang tak jawab ke dah keluar? Ipas pun keluar. Okeylah. Okey. Cikgu ingat ya, cikgu nak buat kelas tambahan untuk yang dapat markah markah berapa orang ni? Markah yang bawah ya. Okey, markah yang bawah 30 So markah yang bawah 30 ni Aisyah Katrina, Nazhan, Surhi, Syahrin. Okay, ada 4 orang sahaja markah bawah 30 ni. So cikgu ingat nak buat kelas tambahan. Masa yang sesuai bila? Boleh bagi suggestion tak? Kalau boleh bukan malam lah, sebab malam cikgu rasa cikgu tak mampu lah nak buat kelas. Petang boleh, pukul 5 boleh. So macam mana yang 4 orang ni boleh bagi respon sikit? Kamu ada kelas sampai pukul 4 setiap hari ke? Kalau cikgu buat pukul 5 boleh tak? Okey. Maksudnya kita Ya. Pukul 5 hari Rabu dengan Khamis saya ada tuition at night. Okey. So hari Isnin je, hari Isnin boleh tak hari Isnin? Hari Isnin ada homeroom je kan sampai 7.30? Isnin okey. Isnin okey ya. So yang lain? Nazhan, apa tadi Suhi dah keluar, Syahrin tak masuk kelas hari ni. 2 orang je boleh bagi respon. Boleh tak hari Isnin? Boleh. Boleh. Pukul 5 So kita start Isnin minggu depan lah. Ya, so cikgu harap boleh join. So masa tu kamu boleh tanya cikgu lah apa-apa. So cikgu buat untuk 4 orang ni dulu ya, yang lain.
So yang lain boleh tanya cikgu bila-bila masa. PM saja cikgu, sebab yang rajin PM cikgu setakat ni cikgu tengok Aisyah Katrina saja. Dia memang tanya cikgu dan memang kalau memang cikgu respon je. Kalau salah cikgu tegur salah, betulkan. Kalau salah lagi betulkan, macam tu saja. So cikgu harap yang lain pun macam tu lah sebenarnya. Kena tanya. Ataupun kalau tak mau tanya, kamu kena cari alternatif lain lah. Nak pergi kelas tambahan dengan cikgu lain ke, nak belajar kat YouTube ke, tapi kena buat sesuatu sebab markah memang tak cantik. Semua orang tak ada markah yang cantik pun cikgu tengok. Jadi kamu kena berusaha keras. Okay, so cikgu buat dulu dengan 4 orang ni. Kalau rasa yang lain tu rasa nak join juga, boleh PM dan bagi tahu cikgu. Okay. Okay, ada soalan lain tak? Ada apa lagi nak cikgu tak? So untuk esok ada kelas kan petang. Jadi cikgu nak kamu ready dengan hafal semua formula yang ada ataupun yang kamu perlu tahu dan ingat bagi tajuk circular measure. Okay, nanti cikgu akan bagi sedikit nota sama dengan nota cikgu bagi itu masa form 4 itu. So hafallah apa yang patut. Okay, fahamkan apa yang patut macam mana ni yang basic lah, nak tukar radian kepada degree kepada radian. Okay, formula tu semua nanti cikgu bagi. So kamu hafal dulu sebelum masuk kelas besok dan besok cikgu akan bincangkan soalan ni summative exercise ni. Okay, cikgu akan bincangkan summative exercise ni sahajalah dengan kamu. Okay, kita tengoklah setakat mana kita sempat bincangkan. Kamu boleh cuba dulu soalan-soalan ni. Okay, kamu boleh cuba dulu. So kalau kita tak sempat habis bincang pun cikgu akan bagi YouTube. Ada cikgu apa ya? Cikgu Mira rasanya, cikgu Mira. Dia memang bincang soalan ni satu persatu lah. Okay, kamu boleh rujuk kemudian yang tu. Okay, so ada apa lagi soalan nak tanya cikgu untuk hari ni? Kalau tak ada, cikgu tamatkan lebih awal lah. Okay, cikgu nak sambung tak boleh, nanti kamu berasap kepala. So kamu boleh siapkan yang siapa yang tak siapkan lagi yang kita bincang tadi, sila buat dan siapkan. Dan cikgu harap maksudnya untuk tajuk function dan quadratic function ni kamu dah boleh buat lah. Okay, maksudnya bila jumpa soalan kamu dah dapat sedikit idea macam mana nak mencari jawapan dia at least. Okay, kurang-kurangnya boleh dapat idea untuk mula start cari jawapan, bukan blank sampai tak tahu nak buat apa-apa. Itulah. So boleh buat lagi, cari lagi soalan-soalan lain untuk kamu buat dan kalau rasa dah kuasai bolehlah pergi ke tajuk-tajuk yang lain pula. Okay, so, kalau tak ada itu sajalah. Okay, Assalamualaikum. Terima Terima kasih cikgu. kasih cikgu. cikgu.